عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran pada ayat yang ke-106 dan 107. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Haji Abu Bakar, tidak lupa juga kepada Tuan Bilal, tuan-tuan sah-sah kepimpinan Masjid Datuk Haji Kamaruddin Petaling Jaya. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan serta redha-Nya yang berterusan kepada kita di dunia hingga ke akhirat kelak insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat di dalam jagaan Allah. Di dalam dua ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Ali Imran, Allah sebut, Allah kata wajah manusia ada yang berwajah putih ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan ada juga wajah-wajah manusia yang dipenuhi dengan kehitaman. Bahkan mereka itu hitam disebabkan dengan kekafiran mereka setelah datangnya iman yang mereka kecapi. Maka Allah sebut, maka azab Allah itu dikenakan kepada mereka di atas kekufuran yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dipenuhi dengan wajahnya yang putih berseri ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak menampakkan rahmatnya kepada hamba-hambanya ketika mana di hadapan Allah di yaumul mahsyar. Maka Allah sebut mereka itu akan kekal dengan keadaan putih berseri itu sampailah ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian, wajah-wajah manusia ketika mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan rezeki kepada kita untuk diberikan wajah yang putih berseri-seri ketika mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Putih itu memandangkan redha-Nya, putih itu memandangkan sayangnya kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan, kitab Bahrul Madhi. Ingat lagi tak bulan lepas kita cerita tentang tajuk apa, tuan-tuan? Tak ingat dah, tak apa, tak ingat tak apa. Itu menjadi kebiasaan. Jadi insya-Allah pada bulan ni, pada hari ini kita masuk, kita sambung tajuk yang lepas, iaitu berkenaan dengan, masih lagi berbicara berkenaan dengan bab ma jaa fil kafafi was sabri alaih.
Bab yang menceritakan tentang cukupnya, merasa cukup dengan apa yang ada dan sabar di atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita walau apa jua sekalipun. Itu. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung di dalam tajuk ini juga, iaitu di dalam perenggan yang lain yang akan kita bacakan sebentar lagi. Kemudian kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ni tuan-tuan, ni sahabat Nabi. Bulan lepas kita cerita tentang identiti manusia ni yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Dia ada satu identiti yang baik di sisi Nabi SAW. Dia ni adalah seorang sahabat Nabi yang banyak habis masa di masjid. Dia banyak habis masa di masjid. Tak cukup dengan habis masa di masjid, dia adalah seorang manusia, seorang sahabat Nabi yang suka follow Nabi SAW. Nabi ada di mana, dia ada di situ. Nabi ada di mana, dia ada di situ. Dia ada di situ, di situlah ada Nabi. Macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya keadaannya ini dalam keadaan yang dipenuhi puji-pujian Nabi SAW kepada beliau. Satu hari Nabi keluar daripada masjid, Nabi tengok dia duduk landing baik lagi ke dalam masjid. Dia duduk tidur di masjid. Orang dah habis dah segala majlis ilmu di masjid tersebut, dia duduk lena lagi di masjid tuan-tuan. Mungkin tak ada orang kejut dia tuan-tuan. Itu sangkaan kita lah tuan-tuan. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut Nabi keluar, Nabi bertemu dengan dia, Nabi tanya dia, "Wahai Abu Umamah Al-Bahili, kenapa kamu jadi macam ni? Kamu duduk lagi di masjid sedangkan orang dah habis dah balik ke rumah masing-masing, pergi kerja dah. Tiba-tiba kamu duduk di masjid lagi ni, kenapa?" Lalu kata Abu Umamah Al-Bahili, dia kata, "Aku banyak hutang," dia kata. Oh, banyak hutang. Jadi dia duduk kat masjid lama-lama tuan-tuan. Dia tak berani nak keluar daripada masjid tersebut. Lalu Nabi kata kepada dia, "Ala ukhbirukum ad-du'a, nak tak aku ajak satu doa kepada kamu?" Lalu kata Abu Umamah Al-Bahili, dia kata, "Nak tolong ajar kepada aku satu doa." Lalu diajar oleh Nabi SAW satu doa, iaitu doa yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal." Doa ini diajar oleh baginda Nabi SAW kepada siapa? Kepada Abi Umamah Al-Bahili. Barulah tahu kita tuan-tuan. Bila kita tahu, bila kita baca doa tersebut, kita ingat, oh doa ni Nabi pernah ajar kepada Abi Umamah Al-Bahili. So doa ni kita pula beramal dengan dia. Ternyata ketika mana Abu Umamah Al-Bahili beramal dengan doa tersebut, Allah SWT hilangkan daripada belenggu hutang yang bergantung kepada Abu Umamah Al-Bahili. Jadi maknanya hutang piutangnya berjaya dilansaikan dengan izin Allah, asbab barakah doa yang diperturunkan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Umamah Al-Bahili. Macam tu. So Ustaz, kalau kita amal macam mana Ustaz? Pun sama keberkatannya yang kita amal daripada doa-doa yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. So boleh amal ke Ustaz? Ya, boleh beramal. Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sambung pengajian kitab kita ni. Kata Abu Umamah Al-Bahili, kemudian menggelapar Nabi SAW dengan tangannya, yakni dikelpasnya tangannya kanannya kepada tangan kirinya, isyaratkan tiada apa-apa sesuatu yang ada di tangan orang itu, seraya bersabda ia, disegerakan matinya kerana tiada apa tali malinya dengan dunia ini, tiada hartanya, tiada kekasihnya, melainkan amal ibadahnya jua. Apakala mati, kurang orang yang menangis kerana tak ada adik-beradik dan kaum keluarganya, dan kurang hartanya, yakni tiada apa yang suatu daripada hartanya yang dipusakai orang. Ni tuan-tuan. Bulan lepas kita cerita, Nabi cerita ada seorang manusia yang dicemburui di kalangan para Nabi. Nabi cerita dicemburui di kalangan para sahabat Nabi. Nabi cerita ada manusia yang dicemburui di kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi cerita identiti tersebut, iaitu seorang manusia yang dikatakan khafiful hazzi, iaitu ringan bebanan dia. Hidup dia ringan, tak ada banyak tanggungan, tak ada celik-celik mata ni duk fikir, rumah aku, rumah sewa aku ni yang kelima tu ada orang bayar ke belum, duk fikir macam tu.
Celik-celik mata fikir, kereta aku yang ke-16 itu dah servis ke belum? Tuan-tuan, ini orang-orang yang banyak tanggungannya dan banyak bebanannya di dunia ni, dia sendiri yang mencari. Nanti ketika mana di yaumul mahsyar, dia akan diberatkan, dia akan dilambatkan segala apa-apa yang ditanggungnya di dunia dulu, sebab di atas persoalan dan pertikaian Allah kepadanya yang diberikan nikmat kepadanya sewaktu hidup di dunia dulu. Tuan-tuan. So bila kita baca hadis ni, kita nak kata apa tuan-tuan? Oh, maknanya kena jadi miskin ke ustaz? No, bukan macam tu. Maknanya biarlah apa yang ada kepada kita, tetapi kita ada masa untuk Allah. Apapun kesibukan kita, kalau boleh kita menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita orang yang dipuji oleh syarak. Sebab apa? La tulhihim an tijaratin ani zikrillah, tidak dilalaikan kita itu daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan elok macam tu. Sebab itu baginda Nabi SAW cerita tentang orang yang macam ni. Kata riwayat hadis lagi, kata rawi hadis ini, dia kata, dan dengan ini isnad juga diriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW, sabdanya, telah dilintangkan dan ditunjukkan atasku oleh Tuhanku supaya dijadikannya bagiku jalan air Makkah, yakni tanah Makkah itu daripada tanah ratanya dan gontangnya jadi emas, supaya dapat aku kaya harta lebih daripada sekalian manusia dalam dunia ini, maka bersedap-sedap aku dengan dia. Bila Tuhan tunjukkan kepada aku demikian ini, lalu aku berkata, ni tuan-tuan, satu hari Allah Subhanahu Wa Taala pernah tunjukkan Nabi, bagi satu tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok, ibu-ibu ayah tengok ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tawaran apa? Allah jadikan perjalanan nak pergi ke Makkah itu, keadaannya dipenuhi kiri dan kanan itu penuh dengan lombong-lombong emas, penuh dengan longgokkan-longgokkan emas, supaya Nabi tengok, supaya kuatlah Nabi teringin nak kepada benda tersebut. Allah bagi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi ambil sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi ambil semuanya yang diberikan oleh Allah SWT itu, maka Nabi lah orang yang paling kaya di dunia ni, yang tidak ada orang kaya selain daripada dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Allah bagi tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya rabbi walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, aw qal salasan aw nahwa hadha. فإذا جُعْتُ تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok kata Nabi macam mana. Bila orang nak bagi tawaran kepada dia, longgokkan emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Nabi kata apa dan sebab apa Nabi cakap macam tu. Kata aku, tidak mau hamba seperti itu ya Tuhanku, kerana ia nikmat yang tiada berkekalan. Tuan-tuan, ini poin yang pertama. Sebab Nabi tak nak segala tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab apa? Sebab Nabi kata ianya tak berkekalan. Kalau aku pergi ambil pun apa emas yang diberikan oleh Rasulullah kepada aku, ianya tak kekal lama. Sebab dia dunia, sifat yang sementara. Bahkan kata Nabi SAW, dan pula memberi bimbang akan hamba mempersediakan bekalan akhirat. Yang kedua, Nabi takut menjadi satu benda yang sukar ataupun susah payah disebabkan nak sediakan bekalan untuk akhirat dengan dunia yang diberikan emas tersebut kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Tak mau. Sebab takut nanti dia ganggu gugat di dalam perjalanan aku nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak mau. Bahkan kata Nabi SAW, tetapi yang hamba mau, cuba tengok Nabi mau apa tuan-tuan? Tetapi yang hamba mau, iaitu hamba kenyang sehari dan hamba lapar satu hari. Ni tuan-tuan, maksudnya apa? Maka Nabi SAW nak apa dia tuan-tuan? Nabi nak biarlah aku kenyang sehari, lapar aku sehari. Aku nak macam tu. Maksudnya apa? Biarlah Nabi berpuasa sedemikian. Biarlah Nabi dalam keadaan kehidupan dia ni,
ada masa untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang puasanya itu yauman saumu yauman iftir yauman. Nabi nak macam tu. Rupa-rupanya Nabi SAW tiru seorang sahabat, seorang Nabi yang dikategorikan seorang hamba Allah yang puasanya yang paling terbaik di dunia. Siapa dia tuan-tuan? Puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud ni tuan-tuan, jangan siapa-siapa lawan dengan dia. Dia digelar oleh Nabi Muhammad SAW puasa manusia yang paling terbaik di dunia. Jangan kita kata kita yang paling terbaik. Ustaz, saya puasa Ustaz, clear Ustaz. Makcik puasa macam mana? Saya puasa setahun terus Ustaz. Oh, kononnya terbaik dah tuan-tuan. Tak baik. Kita tetap di bawah dia tuan-tuan. Makcik puasa, makcik puasa. Puasa apa? Puasa Rejab, Syakban, Ramadan. Direct Ustaz. Tak ada buka-buka Ustaz. Oh tu, kemah tuan-tuan. Mati kutu tuan-tuan kalau macam tu. Jadi maknanya yang paling terbaik kata Nabi SAW, saumu yauman iftir yauman. Dan Nabi SAW juga, dia nak jadi manusia yang dia tak mau kepada kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan Allah itu kepada dia. Takut bimbang dia ni tak mencapai tahap manusia yang paling terbaik di dalam amal ibadah sebagai kekasih Allah, sebagai manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada masa Nabi SAW kepada Allah untuk sehari lapar, sehari kenyang. Itu Rasulullah SAW. Jadi kita tak sampai macam tu tuan-tuan. Kita tak sampai. Orang tanya kita, haji puasa tak haji Rejab ni Ustaz? Rejab ni puasa tak haji? Boleh puasa agak Ustaz. Puasa hari putih sekali, puasa hari tasyrik sekali. Tentu je Ustaz. Yang lain tak puasa dah. Oh, lain tak puasa dah. Ni bulan Syaban dah masuk ni, dah puasa belum? Agak-agak tak puasa dah Ustaz. Tunggu Ramadan terus puasa. Kita macam tu tuan-tuan. Tak sama nak cerita kita ni dengan Nabi SAW, tak sama. Dari sudut sahabat-sahabat Nabi pun kita jauh beza dengan dia, dari sudut amal ibadah dan kekuatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kerana kata Nabi SAW, kerana ia nikmat yang tiada berkekalan dan pula memberi bimbang akan hamba mempersediakan bekal akhirat. Tetapi yang hamba mau, iaitu hamba kenyang sehari dan hamba lapar satu hari. Atau disabdakannya demikian itu 3 kali, atau seumpamanya ini. Nabi ulang benda tu 3 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ulang 3 kali. Maksudnya tak mau sungguh-sungguh tuan-tuan. Cuba kita tuan-tuan. Oh, kita pantang tuan-tuan. Kita ni kalau kita nak tahu kita ni mau ni macam mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok. Orang mai risik anak dara kita tuan-tuan. Orang mai risik anak dara. Ji, saya nak risik anak dara Ji ni untuk anak saya. Untuk anak saya yang sulung tu. Okey. Panggil anak. Panggil anak dara ni. Ni pak cik ni main nak merisik anak. Nak merisik hang ni Kak Long. Mau ke Kak Long? Kak Long lari masuk dalam. Lari masuk dalam tu sambil senyum tuan-tuan. Mau ke tak mau? Mau. Dia beza dia macam tu. Dia beza tuan-tuan macam tu. Di dalam ilmu usul fiqh tuan-tuan, dia membahas perkataan-perkataan yang disebut perkara-perkara yang macam ni tuan-tuan. Di dalam ilmu usul fiqh dia bahas benda ni. Dia bahas satu kalimah, as-sukutu wa alamatu ridha. Di dalam ilmu usul fiqh dia bahas tajuk ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar ilmu usul fiqh, dia akan sampai satu tajuk, as-sukut wa alamatu ridha. Diamnya seseorang itu menunjukkan redanya Nabi SAW. Nabi SAW pernah diam di dalam beberapa perkara. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab, makan dhab tuan-tuan, bewak padang pasir. Bukan bewak longkang rumah kita ni tuan-tuan, bewak padang pasir. Bila sahabat ni makan, Nabi tengok, Nabi tak kata apa-apa, Nabi diam. Nabi diam tu, ulama-ulama sepakat, bila Nabi diam ni maksudnya as-sukut wa alamatu ridha. Diamnya Nabi SAW itu bermaksud halal dan harus dan boleh dimakan. Itu contoh. Jadi maknanya keadaannya macam tu. Baginda Nabi SAW dalam bab ni dia sebut 3 kali. Terus terang Nabi kata apa? Aku tak mau, aku tak mau, aku tak mau benda macam tu. Atau disabdakannya sebanyak 3 kali, atau seumpamanya ini. Maka apabila lapar hamba, ya Tuhanku, merendah diri hamba kepadamu. Oh, itu cuba rupa-rupanya macam tu. Nabi kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau aku ini dalam keadaan lapar, aku akan ingat kepada engkau yang bersangatan, yang cukup banyak aku ingat kepada engkau. Sebab apa? Sebab aku akan rasa rendah diri hamba kepada engkau wahai Allah SWT.
Nabi kata macam tu. Jadi maknanya begitu juga dengan kita tuan-tuan. Kita kalau puasa, ya Allah, cuba kita tengok kita puasa jadi baik semua tuan. Masuk bulan Ramadan nanti cuba aci lawan tengoklah tuan. Masuk bulan Ramadan nanti semua bakal jadi baik. Diam. Traffic jam, orang pintah kereta kita duduk potong line, duduk depan kita. Kita tak horn langsung tuan. Senyap. Dia kata apa? Menguji keimanan aku sekarang ni. Tuan. Sabar gila. Habis bulan puasa tuan-tuan, orang blok kereta kita. Kita tekan horn, bukan cukup tekan horn tuan-tuan. Kita keluar, kita pergi tepuk kereta dia. Tu macam tu. Maknanya dalam keadaan kita duk lapak ni tuan-tuan, lapak dan dahaga ni, rupa-rupanya menjadi penyebab kita rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi satu perumpamaan bagi orang yang berpuasa itu boleh mendatangkan rendah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baiknya puasa, baiknya lapak dan dahaga ni tuan-tuan, sampai jadi macam tu. Dan mengucap apa-apa ucapan yang munasabah denganmu, bermohon aku padamu apa hajatku dan kehendakku, dan apabila aku kenyang daripada makan nikmat-nikmat yang telah engkau kurniakan bagiku, syukur aku padamu dan banyak-banyak aku puji akan kamu. Ini kata Nabi SAW. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, dan pada bab ini ada riwayat daripada Fuddalah bin Ubaid di dalam hadis-hadis yang lain. Masalah rezeki yang secukup pada itu beroleh kemenangan, bermula dikehendaki dengan rezeki secukup pada itu, iaitu rezeki yang cukup pada harinya, dan kata setengah ulama iaitu rezeki yang jadi kenyang sehari dan lapar sehari. Maka orang yang mempunyai rezeki yang demikian itu beroleh kemenangan ia daripada sisi Tuhannya di negeri akhirat kelak. Jadi maknanya macam tu. Hari ini dia kenyang, besok dia lapar. Itu menunjukkan orang itu cukup dengan rezeki apa yang ada pada hari tersebut, maka dia beroleh kemenangan di akhirat kelak, disebabkan dengan syukurnya kepada Allah, disebabkan dengan ingatnya banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu dalam keadaan laparnya ketika mana hidup di dunia ni. Itu orang yang baik tuan. Jadi kata Abu Isa At-Tirmizi, an Abdullah bin Umar wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafan wa qanni'ahu Allah taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba tuan-tuan tengok hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, namanya Abdullah bin Amru, seorang sahabat Nabi, menceritakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata, sesungguhnya telah dapat kemenangan di negeri akhirat oleh orang yang telah Islam ia, padahalnya ada rezekinya secukup padanya jua, tiada ia kaya dan tiada ia miskin sehabis-habis miskin, dan telah disukai dan redha akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni tiada ia gaduh, tidak cukup, dan tiada ia merungut-rungut di atas rezeki yang Allah kurniakan kepada dia. Ada 3 tuan-tuan syarat nak masuk syurga, kata Nabi SAW macam ni. Yang pertama apa? Orang yang masuk Islam dia akan beroleh kemenangan. Itu yang pertama. Siapa kafir dia akan binasa di sana. Yang pertama, orang yang akan beroleh kemenangan siapa? Iaitu orang yang Islam. Kalau tuan-tuan baca hadis yang lain, dalam slot kata-kata Nabi yang lain, Nabi kata apa? Tuba liman hudiyal Islam. Beruntunglah orang yang diberi petunjuk dengan agama Islam kepada dia. Ini tuan-tuan, ini orang yang beruntung. So kita beruntung tak tuan-tuan? Beruntung. Satu syarat dah cukup dah. Ada lagi ke syarat Ustaz? Ada. Apa dia syarat dia? Mari kita tengok. Kata Nabi SAW, iaitu orang yang cukup rezekinya secukup padanya jua, tiada ia kaya dan tiada ia miskin. Dia wasatiyah tuan-tuan. Dia tak kaya sangat, dia tak miskin semiskin sangat. Dia cukup dengan apa yang ada. Dia ada rumah 2 biji, rumah sebiji tuan-tuan. Dia ada rumah sebiji, dia ada kereta sebiji, dia ada motor sebiji. Dia cukup lah, cukup. Kemudian dia ada anak, dia ada isteri, dia cukup dalam keadaan kehidupannya cukup. Begitu keadaannya. Dan telah disuka redha akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah redha kepada dia. Sebab apa? Sebab di atas redhanya kepada apa yang Allah berikan kepada dia, dia redha. Dia tak merungut langsung. Dia tak bangun tengah malam dia kata apa kat Allah, wahai Allah sampai hati engkau. Dia kata kat Allah macam tu. Dia tak kata apa macam tu.
Dia tak kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kata pun kata-kata yang keluar daripada mulutnya. Dia kata, wahai Allah, sampai hati engkau beri aku jadi miskin, kau beri aku COVID-19, kau uji aku dengan penyakit ni sampai hati engkau, sedangkan aku ni bertahajud setiap malam kepada engkau, tiba-tiba kau bagi penyakit dekat aku pula. Dia tak kata pun keluar daripada mulut dia macam tu. Dia diam. Dia orang yang penuh redha di atas apa yang Allah kurniakan kepada dia, dan dia tidak merungut-rungut sedikit pun. Maka itulah hamba Allah yang disukai Allah dan redha akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita nak mendapat redha Allah, begitu keadaannya. InsyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sekarang gini jam pukul berapa tuan-tuan? Jam tu saya tengok pukul 8.30 dah tuan-tuan. Betul ya? Pukul 7.20 tuan-tuan. Takut jangan tu. Saya dok rasa takkan 8.30 takkan aku seronok cakap seorang-seorang depan ni kot. Jadi pukul 7.22. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kata Abu Isa At-Tirmizi bermula, ini hadis hasan lagi sahih. So hadis yang kita baca ni tuan-tuan, hadis sahih dan tidak ada keraguan padanya. Dan ada satu riwayat hadis daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Nuqadah Al-Asadi radhiyallahu anhu, katanya. Cuba tuan-tuan tengok, cuba tuan-tuan dengar cerita seorang sahabat Nabi ni. Nama apa tuan-tuan? Namanya Nuqadah Al-Asadi. Nuqadah Al-Asadi. Ni Nabi nak cerita ni tentang satu keadaan, satu peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat ni. Telah diutus akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada seorang laki-laki, minta ia kepadanya akan untanya supaya diperahnya susunya dan diminumnya. Maka pergilah aku kepada orang yang disuruh Nabi itu, tiba-tiba ditolaknya, yakni tiada diberinya, kerana laki-laki itu seorang yang bakhil. Maka kembali aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan tidak diberinya. Kemudian diutus aku pergi kepada seorang laki-laki yang lain, meminta untanya supaya diperah Nabi susunya, kemudian dipulangkan untanya itu. Bila aku pergi pada orang ini, langsung diberinya untanya, dikirimkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, ni cerita Nabi SAW suruh Nuqadah Al-Asadi ni tuan-tuan pergi ke satu tempat, jumpa dengan orang yang pengembala unta ni, tokek unta. Bila pergi jumpa dengan tokek unta ni, Nabi pesan minta susu daripada unta tersebut, diberikan kepada aku nak. Ni tuan-tuan, ni ujian tuan-tuan, ni ujian. Lalu sahabat Nabi ni yang bernama Nuqadah Al-Asadi ni tuan-tuan pi ke rumah tokek unta ni tuan-tuan, minta seperti mana yang dihajati oleh Nabi SAW. Rupa-rupanya dia bakhil tuan-tuan, kedekut bakhil. Dia tak kira siapa minta, dia tak tahu pun, dia tak kira siapa. Dia tengok-tengok Nabi minta pun tuan-tuan, dia tak bagi. Memang bakhil teruk tuan-tuan. Kalau bahasa orang Tara, dia panggil apa tuan-tuan? Kedekut piang tuan-tuan. Kedekut apa? Kedekut piang. Piang tu bukan nama orang tuan-tuan. Piang tu maksudnya sangat-sangat kedekut. Macam tu. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut, bila dia pergi minta kepada orang yang bakhil tersebut, orang bakhil tu tak bagi. Dia kata tak boleh. Lalu dia balik bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, dia tak bagi. Apa yang hang suruh aku minta kepada dia, dia tak bagi. Nabi kata apa? Hang pergi minta kepada orang lain pula. Pergi minta kepada orang tersebut dan bagi tahu kepada dia, aku nak susu dan perahan daripada untanya tersebut, berikan kepada aku. Lalu sahabat Nabi ni yang bernama Nuqadah bin Al-Asadi ni tuan-tuan pergi ke rumah orang seorang lagi. Dia pergi minta apa tuan-tuan? Minta susu unta. Lalu diizinkannya tuan-tuan. Ni orang baik, ni orang dermawan punya orang. Minta bagi. Apa jadi kepada dia tuan-tuan? Lalu kata Nabi SAW, maka tatkala dilihat akan dia oleh Rasulullah SAW akan unta itu ada aku bawa, lalu ia mendoakan, kira-kiranya maknanya begini. Cuba tengok tuan-tuan, bila Nabi tengok sahabat Nabi ni yang bernama Nuqadah Al-Asadi bawa balik unta, bukan bawa balik susu tuan-tuan, bawa balik unta tu besar hati dia. Lalu Nabi tengok keadaan yang sedemikian, Nabi terus angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa apa? Nabi kata apa? Ya Tuhanku, berkatkanlah kiranya padanya dan pada orang yang mengirimnya itu. Wahai Allah, kau berkatilah rezeki kepada hamba Allah yang memberikan unta kepada aku ni. Tuan-tuan,
Ini adab Nabi SAW. Apabila orang memberikan kepada kita, doa balik kepada orang yang memberikan kepada kita. Jangan duduk diam saja. Orang main hantar ni Ji, ada orang main hantar makan kat Haji ni. Okey tuan-tuan, tak ada doa apa. La kalam wala salam, tuan-tuan. Kalam apa pun tak ada, salam apa pun tak ada, doa apa pun tak ada. Okey je, okey. Kawan tu pembelah naik motor, tuan-tuan, balik. Dia pun makan dengan anak bini dia, tak ada doa apa pun kepada orang yang memberi dia. Itu kurang adab nama dia. Bagi kita ni tuan-tuan, yang diajar adab oleh Nabi SAW, apabila orang mengirim kepada kita makanan, angkat tangan berdoa kepada Allah untuk orang yang mengirimkan itu. Cuba tengok tuan-tuan, bila didengar oleh Nuqadah akan makna doa demikian itu, lalu berkata ia, kata Nuqadah kepada Nabi SAW bila dia dengar Nabi berdoa kepada orang yang mengirim unta tersebut. Nuqadah kata apa? Nuqadah kata, faqulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa fi man jaa biha qal wa fi man jaa biha. Kata Nuqadah, maka berkata aku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doakan aku ya Rasulullah pada orang yang datang dengan unta itu dan membawanya. Doakan aku sama, sebab aku yang bawa. Nampak tuan-tuan? Maknanya apa ni? Sahabat Nabi ni dia berlumba-lumba di dalam kebaikan. Bila Nabi doa kepada orang yang mengirim tu tuan-tuan, sahabat Nabi Nuqadah Al-Asadi kata apa? Doa kat aku sama, aku yang bawa unta tu penat nak. Doa kat aku sama. Lalu Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Allahumma aksir malan fulanan lil mani'il awal waj'al rizqi fulanun yawman bi yawmil ladzi ba'asa bin naqah. Nabi doa ni tuan-tuan. Cuba tengok Nabi doa apa tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian. Kemudian disuruh Nabi SAW akan dia, maka diperah susunya, maka jadi terbit susunya yang banyak itu. Maka ketika itu banyaklah susu yang dikeluarkan daripada unta tersebut. Maka sabda Nabi SAW, ya Tuhanku, banyakkan kiranya harta si anu yang tiada mengirim dan memberi untanya, aku perah makan susunya. Cuba tengok Nabi doa apa? Nabi doa kepada orang yang bakhil. Nabi kata apa? Wahai Allah, perbanyakkan harta si anu yang tiada mengirim dan memberi untanya, aku perah makan susunya. Bagi banyak sikit harta dia ni, supaya dia ni banyak harta dia di atas kebakhilan dia itu. Dan jadikan olehmu rezeki si anu yang mengirim untanya itu pada aku sehari-hari. Ini doa Nabi kepada orang yang kedua tadi, iaitu jadikan olehmu rezeki si anu yang mengirimkan untanya itu pada aku dengan sehari-hari, bagi yang mengirim aku untanya, perah untanya. Doa Nabi SAW supaya diberkati kepada orang yang izinkan untanya itu diberikan kepada Nabi SAW, susunya itu untuk diperahnya oleh Nabi SAW. Sebab pun didoakan oleh Nabi ke atas yang tiada mengirim untanya itu, biar banyak hartanya, supaya berbimbang orang ayat dengan hartanya itu, dan jadi banyak hisab pada hartanya pada hari kiamat nanti. Ni tuan-tuan, doa Nabi itu supaya dia banyak harta, supaya nanti di hari kiamat dia akan bersusah payah dengan belenggu harta yang cukup banyak tanggungannya yang ada pada diri dia. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Kerana ia orang yang sangat tamak, maka didoakan oleh Nabi daripada jenis angan-angannya itu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah dengan isnad yang hasan, kata Nabi SAW, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kemudian masalah yang terakhir tuan-tuan, nak akhir tuan-tuan, sikit lebih kurang 5 minit lagi habis insya-Allah. Masalah sukakan rezeki yang secukupnya itu terpuji pada syarak kita, maka dikehendaki rezeki yang secukupnya itu, iaitu telah lalu dikhabarkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, dan juga telah dikhabarkan sukakan redha dengan rezeki yang secukupnya itu, yakni tidak gaduh dan tidak keluh kesah padanya. Maka demikianlah dikhabarkan oleh Nabi SAW sebagai dalam segala hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Satu lagi daripadanya ialah katanya, an Fudhalah bin Ubaid annahu sami'a Nabi SAW qala tuba liman hudiyal Islam wa kana 'ishuhu kafafan wa qani'ah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwasanya mendengar ia akan Rasulullah SAW bersabda ia, tempat di syurga bagi orang yang ditunjukkan akan dia kepada Islam dan memeluknya,
Padahalnya adalah kehidupan yang secukupnya, makannya dan suka puasa hati ia. Tiada ia gaduh dan tiada merungutkan mau lebih, dan tiada ia tamak melihat orang-orang yang lebih senang daripadanya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Ada beberapa syarat tuan-tuan untuk nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Iaitu orang yang diberi Islam. InsyaAllah orang Islam ni tuan-tuan, apa-apa pun dia akan masuk syurga juga tuan-tuan. Walaupun dia seorang Islam yang asi, orang Islam yang banyak dosa, orang Islam yang banyak maksiat kepada Allah, akhirnya nanti dia tetap juga masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupannya wa kana 'ishuhu kafafan, dia hidup di dunia ni dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ini orang yang dipuji oleh syarak. Adapun yang ketiga, wa qani'ah, iaitu orang yang redha di atas pemberian Allah, dia tidak ada iri hati kepada manusia yang lain di atas rezeki dan nikmat yang Allah kurniakan kepada orang lain. Ini orang yang baik tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik sedemikian seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini hadis hasan lagi sahih daripada Abu Isa At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, maka habislah tajuk kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan bab majaa fil kafafi was sabri alaih. So habislah tajuk ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar yang baik di atas apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi satu galakan kepada kita untuk merentasi kehidupan kita, sama ada kita nak menjadi manusia yang rasa cukup ataupun nak menjadi manusia yang suka merungut-rungut di atas pemberian Allah kepada kita, ataupun nak menjadi manusia yang bersabar di atas apa yang Allah kurniakan kepada kita selama ini, kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja yang boleh saya kongsi-kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan ada barakah daripada Allah SWT kepada kita sekalian, supaya kita beroleh redha-Nya dan rahmat-Nya kepada kita sekalian di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, keredaan-Mu yang berkekalan, kerahmatan-Mu hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Mudah-mudahan kami beroleh rahmat dan kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kepada kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan di alam kubur, agar dibebaskan kami daripada segala fitnah di alam barzah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan di alam mahsyar, agar dibebaskan kami daripada suka dan duka cita kami di alam mahsyar nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami sekalian ke dalam syurga-syurga-Mu, wahai Allah, tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah ukhuwah sesama kami, jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, wahai Allah. Sampaikanlah umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, wahai Allah. Dan jadikanlah Ramadan kali ini untuk kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepadamu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.